Assalamualaikum semua. Hari ni Pak Din nak buat satu review kereta legend lah. Kereta legend. Ni dia. Kereta legend bang. Pro 2 Myvi. Full spec kan. Yang ni advance. Full spec advance. Jadi hari ni kita nak buat review sikit. Untuk explain pasal dia punya spec apa semua. Apa beza dia dengan Myvi yang lama kan, insyaAllah. Jom. Let's go. Antara fungsi-fungsi baru, antara benda-benda baru yang ditambah pada kereta Myvi, bumper depan tu, dia sekarang ni datang dengan DRL. DRL memang terbaik lah. Dan dia punya design bumper tu baru, dia punya headlamp pun lain. Nampak kan, memang smart kan. Belakang kita tengok yang bahagian bawah. Bahagian bawah ni pun design lain. Okey. Sekarang ni Pro 2 Myvi kita tengok daripada segi dalaman. Inilah kereta dia. Pro 2 Myvi ni dah siap. Pak Din tadi bawa daripada Banting. Daripada Banting, Pak Din nak deliver pada customer. Tapi customer lambat hari ni. Dia kata janji malam. So jadi Pak Din nak buat review sikit lah pasal kereta ni kan. Okay, first kali yang kita lihat daripada kunci, the key. This is the key for the Pro 2. Dia punya function dia. Biasa lock tu dia ada lambang lock kan dulu kan, tapi sekarang ni dia pakai lambang Pro 2 je. So, bila kita tekan lock, dia dah lock lah. Okay, kalau kita nak buka kereta ni, antara kita tekan kat sini sekali untuk pintu depan, pintu belakang tu masih kunci ya. Bila kita tekan lock sekali untuk lock balik. Okay, kalau nak buka semua kunci, tekan 2 kali. Dia ada dengar bunyi kat belakang ni. Dia dengar bunyi kat pintu belakang, baru boleh buka lah. Yang ni ada dia punya safety feature kan, supaya kalau kita tengah bawa kereta, kita ada tempat gelap ke apa, kita masuk kereta, so kita takut nanti apa-apa terjadi, kita buka pintu ada orang dah standby kat sebelah tu kan. So this is the new Myvi, seat baru. Seat dia memang smart lah. Lagi lah dengan cranberry ni kan. Terbaik lah Pro 2. Sekarang ni dia punya design semua. Okey, sekejap kita masuk. Kita pergi ke belakang sikit lah, nampak view. So seat dia ni Myvi dia ada macam-macam function seat dia. Okey, yang ni kita boleh buka, ini kita boleh adjust ke depan dan ke belakang daripada sini. Yang ni untuk kita adjust seat height kita boleh pump untuk bagi tinggi, ataupun kita boleh tekan macam ni untuk bagi dia lagi rendah. Yang ni biasalah untuk adjust dia punya ke depan ke belakang kan, seat dia kan. So seat Myvi ni sebenarnya dia ada banyak function. Contoh Pak Din bagi tahu. Ini kalau kita buka ni benda ni. Kita buka yang atas tu macam ni. Kita tarik seat sampai depan. Lepas tu kita turunkan seat sampai habis. Dia boleh baring macam ni. Boleh baring macam ni kan. So kalau dia baring macam ni, bagus dia kalau kita letak sebelah sana. Kalau sebelah sana kita buat macam tu, jadi orang boleh baring lah. Yang bos kat belakang ni boleh duduk, dia boleh letak kaki dia kat sini kan. So dia ada multi function. Kalau nak baringkan semua, lepak tepi pantai, tengok pemandangan pun boleh juga. So itulah kelebihan Pro 2 Myvi kan. Pro 2 Myvi seating dia dengan leg room dia, dengan dia punya spacious, dengan dia punya compact tu, memang lain macam lah. Ada letak balik dah benda ni. Okey, dah letak balik dah. So yang tu untuk seating arrangement dia. Kalau kat belakang ni kita nampak dia ada split fold lah. Ini kereta customer, saya tak nak buka. Dia ada split fold lah kat sini. So dia ada butang kat sini, kita boleh tarik untuk adjust seat height dia. Kita boleh bagi tegak macam ni, tegak kan, nampak tegak. Ataupun kita boleh turunkan ke belakang macam ni, untuk bagi lagi ni lah. So Myvi ni memang dia punya space semua memang terbaik lah. Dia punya design dia. Bila keluar kereta ni tahun 2017, awak semua dia sapu. Best car, best design, best compact car. Ni semua ada sapu lah. Memang yang team yang design tu memang terbaik. Team Muhammad Musa kan. Musa dia ni adalah seorang yang buat design untuk kereta ni lah. Okay, jap, sekarang ni kita tengok daripada segi dalam pula. Myvi Advance interior. Nampak lawa kan? Spek ni pun okey juga kan. Okay, kita nampak daripada dalam ni. First, apabila kita masuk dalam kereta,
dalam cuaca-cuaca panas ni, kita buka dulu. Tekan dia punya brake, dia akan keluar lampu, kita tekan. Memang smart lah Pro 2. Memang terbaik. Welcome. Sengit dia. Tayar sengit. So kita kena bagi tegak balik lah. Kalau bagi tegak macam ni, dah okey dah. Dah tak sengit dah. So kena ni tahu lah, kalau kita parking ke apa, tayar kita sengit ke apa, dia akan bagi tahu. Ni legroom Myvi memang terbaik lah. Dia punya design ni kan. Kalau dia punya design ni, bila tutup, nampak legroom dia. Nampak dia punya design ni memang banyak, dia tak perlu ubah. Yelah, benda dah baik, buat apa nak ubah kan. So kita tengok apa yang baru. Ni lah, dekat dia punya ni aircon vent, dia ada ni, dia ada red lining red lining dekat aircon vent sebelah sini dengan sebelah sini. Okey. Lepas tu kita nak tutup volume ni kejap. Nanti takut ada background kan. Nanti takut YouTube kan dia kata copyright pula, tak boleh upload pula kan. Okey, kita tengok dia punya instrument panel. Terbaik lah Pro 2. Kali ni dia, ni screen dia dah tak pakai memory card dah. Dia semua inbuilt memory. Senang sikit kan. So ini butang on off dia. Yang ni radio station. Kita boleh kawal daripada sini ataupun kita boleh kawal daripada sini untuk switch dia punya radio station dia. Lepas tu kita boleh adjust volume dia. Yang ni enter up down. Ini sebelah ni untuk meter panel ni TFT display dia. Kalau yang ni dia pakai yang ni. Okay. So mode dia kita boleh adjust. Kita tekan mode. So sekarang ni function dia lagi baik lah. Kalau kita yang pernah pakai Pro 2 tu, biasa kalau Pro 2 yang lama-lama sebelum Activa tu, dia punya touch interface tu tak berapa ni. Tapi kali ni Pro 2 buat memang terbaik lah. Smooth kan. Kalau tak kena pakai kuku, tekan baru dia main kan. Terbaik lah Pro 2 kan. So banyak function yang dia ada kan. Dia ada DVR recorder. Nanti kita masuk memory card nanti kan, insyaAllah dia akan mula record. So daripada interface ni ada macam-macam lah, HDMI, SmartLink, radio, USB for ini untuk iPod Bluetooth, clock apa semua kan. So kita balik kepada menu dan kita lihat bahagian bawah pula. Okay, ini ada plastik ni, saya tak nak cabut lah. Ini aircon dia pakai digital digital aircon, fully digital. Dia ada meter kat sini, dia ada memory function. Yang ni untuk kawal dia punya suhu. Yang ni aircon dia kalau buka ketak lah. Kalau kita tutup ni panas lah. Sama dengan ni. Yang ni dia akan tarik dia akan tarik aircon daripada dalam. Kalau kita tutup ni dia akan tarik daripada depan. So bila tutup daripada depan tu dia panas sikit. Sebab enjin panas kan. So enjin panas tu tak apa sejuk lah. So kalau nak sejuk tu buka ni. Okay, lepas tu kita ada dua ni kan. Ni untuk dia punya power lah. Kalau nak tutup, ni untuk dia punya power. So kalau kita down habis, tutup dia kat sini off. Okey, lepas tu dia ada memory mode Memory mode dia, okey, contoh kita bagi macam ni kan. Lepas tu kita nak lock. Kita tekan memory, dia akan lock kan. So bila kita tekan apa-apa, kita tekan balik yang memory tu, dia akan set lah dekat mana yang kita nak. Yang ni untuk rear fog, yang ni untuk depan kalau ada kabur ke apalah. So ini biasa dia punya aircon function dia. Okay, selain daripada tu dia ada seat passenger reminder. Ya. Kita tahu lah kalau budak-budak kat belakang tu dia orang tak pakai seat belt. Pakai seat belt nanti kan saman korang bukan boleh bayar pun kan. Tak ada lah. So okay, lagi satu dia punya central lock. Central lock kat sini. Ni yang central lock dia. So central lock dia biasanya dia kat sini. So kalau penumpang dia kena buka seat belt apa semua, lepas tu dia kena stress sampai sini, dia kena buka kan, dia kena lock atau unlock. Contoh kalau driver tu pergi ke stesen minyak ke apa kan. So yang ni senang kan, dia semua kat sini. Yang ni front corner parking sensor. So rasa yang tempat ni dah cover kan. Okay, kita buat tempat yang sebelah sini pula kan. Okay, kalau kita lihat Myvi baru ni, daripada segi ni, dia punya satu yang baru dia punya meter ni. Meter ni kalau kita nak adjust, kita boleh tekan kiri atau kanan. So kalau kanan ni untuk yang sebelah kanan ni lah. So kita boleh pulas kiri kanan atau bawah, kita boleh adjust cermin dia kat mana kita nak kan. Atas bawah kita boleh adjust. Kalau nak adjust sebelah kiri, tekan sebelah kiri, adjust. Lepas tu sekarang ni kalau nak lipat, dia boleh tekan butang ni. Butang ni dia akan fold lah. Dia akan fold, dia akan buka macam ni. So kalau kita off macam ni kan. So
Let's on balik. Okay, benda tu. Sekarang ni dia dah ada auto headlamp. Auto headlamp ni kalau nak bagi dia function, first kali kita kena buka lampu. Okay, lampu dia kat sini kan. Ini auto. Yang ni untuk buka lampu biasa bawah tu kan. Okay, ni untuk lampu. Dah buka dah. So bila kita nak buka auto headlamp ni, auto headlamp ni kita tayar buka headlamp tutup, buka headlamp tutup. Bila ada kereta kat depan tu dia ada sensor. So dia akan dia akan bagi tahu kita bagi tahu pula. Dia akan sendiri off on lah. Kita tekan ni butang ni, dia akan ada lambang kat sini. Bila ada lambang tu, bila ada kereta kat depan tu, dia akan tutup lah yang headlamp tu. So kita tayar nak fikir pasal benda ni lah. Okay, yang tu antara lagi satu lah function dia. Yang ni untuk dia punya level ketinggian. Kalau kita buka headlamp tu, dekat ni kita boleh adjust. Dia ada 5, dia boleh pula sampai 0. Ini untuk headlamp dia. Okey, yang ni lagi satu. Lepas tu ni lambang ni Avengers. Lambang Avengers ni sebenarnya untuk eco idle mode. Eco idle mode ni bila kita tekan brake, bila kita brake kan, kita tekan brake, kereta dah mati. Kereta dah mati pula, dah berhenti. Enjin dia pun akan berhenti juga. Tapi dia punya aircon, dia punya radio ni semua masih akan function lah. Dia akan function seperti biasa. Cuma dia punya tu je. So kadang-kadang orang tak suka. Dia memang save, feature ni dia untuk save minyak. Tapi kadang-kadang orang tak suka. Bila kita berhenti, dia akan reng. Ada bunyi sikit kan. Bila kita lepas minyak tu, dia akan reng. So kadang orang tak suka benda tu. So kalau tak suka tu boleh off lah. Ikut cita rasa masing-masing kan. Okay, yang ni lagi satu. Yang ni vehicle stability dengan traction control. Yang ni Pak Din nasihat korang jangan main dengan benda ni lah. Benda ni memang untuk safety. Kalau kita lihat safety ni, yang paling banyak menyelamatkan nyawa adalah seat belt. Yang kedua adalah airbag. Airbag SRS yang kita nampak ni. Dia ada 6 airbag. Maybe 1. Mana lagi SRS? 2. Mana lagi SRS? 3. 4. Lepas tu kat seat dia. Kat seat dia kat belakang ni pun ada SRS airbag. Dia ada 6 airbag. Okay, tapi airbag ni sebenarnya korang kena tahu kau kena pakai seat belt. First kau kena pakai seat belt. Ni nombor 1. Yang kedua, dia punya kelajuan kena 27. 27 baru dia buka tau. Kalau tak dia tak buka. Jadi kau ada 10 ke 20 airbag pun tak guna juga kalau tak pakai seat belt. Dia tak function juga kan. So safety first lah apa-apa pun kan. Sebab kereta ni terlalu power. So vehicle stability dengan traction control. Okay, kalau fungsi dia, kita boleh tekan sekali. Tekan sekali. Nampak ni traction dengan vehicle stability kat sini. Traction sebelah kanan. Lepas tu VSC, vehicle stability, sebelah kiri yang 2 lambang tu, nampak? Okay, sebenarnya traction dengan vehicle stability ni, function dia, okay, traction dia adalah untuk air. Okay, kalau tempat-tempat berair ni, tempat-tempat air macam contohlah ada ni, ada air sebelah kanan. Sebelah kanan ni ada air, lepas tu kita bawa kereta kan. Bila kita bawa kereta ada air sebelah ni, dia kena tayar tu kan. Tayar ni dia akan rasa macam tendang balik tau. Sebelah sini. So dia akan rasa macam tu tau. So like tu satu. Yang kedua, bila kita kena air tu, tayar tu, dia akan kurang friction tau. Dia tak kena lantai. So dia punya traction tu kurang. Sebab ada air kat bawah kan, dia akan terangkat sikit. Bila dia terangkat, dia akan pusing lagi cepat daripada tayar sebelah sini. So bila benda ni berlaku, kita akan lose control. So kereta sekarang ni dia ada ECU tau. ECU ni semua dia punya chip kan. So chip ni dalam kereta Myvi ni, dalam banyak kereta yang lama pun ada, dia adalah untuk override driver error. Contoh kita tengah bawa kereta, kita tengah bawa D, tiba-tiba anak kita letak R. So benda ni tu gearbox kita akan rosak. So ECU ni dia akan override driver error. Sama dengan ni, yang traction dengan vehicle stability control ni, dia akan override driver error. Bila kita, contoh lagi satu, kita tengah bawa kereta laju. So tiba-tiba 140 lah, kita pusing steering ke sini, patut kereta ke sini kan. Tapi tak, sebab kita terlalu laju, dia ke depan. So kereta ni dia akan sense, dia akan apply brake dan minyak dekat mana tempat yang sesuai untuk bagi kereta tu pergi ke sana. Yang tu nombor 1. Nombor 2, vehicle stability ni, bila kita tengah bawa, tiba-tiba ada kambing kat depan ni kan. So kita pun pusing. Kita pusing, tiba-tiba dia akan spin. So bila dia detect, kereta ni dia detect bila kita dah spin tu, dia akan apply brake dan minyak dekat tempat yang mana yang sesuai untuk bagi kereta tu tak spin lah. So vehicle stability dengan traction control ni memang penting lah sebenarnya. Okay, yang tu untuk bab ni Yang ni adalah lambang ASA. Kalau kita nak off, tapi Pak Din harap korang jangan usik lah benda ni. Baik biar aja. Sebab ni memang untuk safety lah. Okay, ASA dia ada 1.0, 2.0, dia ada 3.0
So yang ni 3.0 lah, sama dengan Ativa. So kalau kita nak off, kita tekan. Yang ni untuk lane keep, yang ni untuk ASA. ASA dah off. So bila ASA dah off, ASA ni sebenarnya function dia macam mana? Okay, ASA ni function dia pakai kamera ni. Ni kamera dia. Ada 2 kamera. Dah hujan dah. Harap semua okey lah. Hujan rahmat kan, insyaAllah. So dia 2 kamera ni dia akan tengok ke depan. Dia akan tengok ke depan, dan 2 kamera ni dia ada connect dengan kita punya minyak, dengan kita punya brake. Okay, dia ada connect dia ada connect dengan benda-benda ni. So bila kita tengah bawa kereta, lepas tu ada kereta kat depan. Ada kereta kat depan, dia rasa kita nak langgar kereta tu, dia akan bagi warning lah dekat sini. Dia akan bagi warning kat sini, dia akan bagi tahu kita, suruh kita slow down. Kalau kita tak dengar cakap dia, kita bawa juga, kita tekan juga minyak. Lepas tu dah nak langgar kereta kat depan tu, dia akan tolong kita brake. Dia akan brake sendiri dia akan brake sendiri. Dahsyat tu. Okay, yang tu satu function dia. 2 function dia. Yang ketiga tu front departure alert. Kalau kita tengah bawa kereta, tiba-tiba ada dekat depan tu ada kereta lain, dekat traffic light kan. So kita tunggu. Lepas tu kita lepak, tunggu lama, tak jalan juga kan. Lepas tu tiba-tiba keluar WhatsApp. Yalah, memang tak boleh main phone kan, tapi jangan tipu lah. Kalau keluar WhatsApp, korang kita berhenti mesti buka tengok kan. So dia macam tu. So bila kereta yang kat depan tu, kita tak peka kan, kereta kat depan tu jalan 3 meter ke hadapan, dia akan bagi warning lah. Dia akan suruh kita jalan. So kita tak kena horn lah daripada kereta yang belakang tu kan. So yang tu yang ketiga. Yang keempat tu pedal misoperation control. Pedal misoperation control, kadang-kadang kita parking Myvi kita parking, ada dinding kat depan ni. So kadang-kadang kita nak masuk drive, kita reverse, kita termasuk drive. So kita tekan minyak, dia akan langgar dinding kat depan tu, betul tak? Yang ni tak. Yang ni biar akan sense ada benda kat depan tu. So bila kita tekan minyak tu, dia akan, pedal operation control tu dia masih keluar minyak, dia masih ada tekanan sikit, tapi dia akan gerak perlahan ke depan untuk 7 saat. Dia akan suruh kita lepas pedal ni, dia ada warning kan. So kalau kita tak lepas juga, lepas 7 saat dia akan langgar juga. So benda ni memang dia ada kebaikan, dia punya ni kekurangan dia. Kekurangan dia pakai visual, dia pakai kamera. Ada 2 kamera ni kan. So kamera ni kalau contoh hujan macam ni, hujan lebat, jenis kita buka wiper penuh, masih hujan, masih ni kan, masih tak nampak kan. So bila benda ni jadi, dia takkan nampak berapa clear lah. Lagi satu, lighting. Kalau lighting dia tak berapa best, dia akan mungkin tidak akan fungsi lah. Kalau lighting, kalau ada benda kotor datang cover benda ni kat depan ni pun, dia takkan fungsi lah. So jadi benda ni dia untuk kurangkan tau. Kadang contoh kalau dia pergi laju kan, autonomous braking ni kadang-kadang dia tolong kita brake. Bukan maksud dia tak kena kereta langsung tau, mungkin dia akan kena juga, tapi kurang lah impact dia kan. So yang tu untuk ASA lah. ASA sekali ni dia ada untuk lane keep, dia ada untuk lane departure warning, dia untuk blind spot monitor kat sini lah, dia akan keluar lampu. Okay, so yang tu kebanyakan dia punya safety feature. Korang kalau nak cari kereta yang selamat, yang safety ni, korang kena beli yang full spec. Kalau kau nak safety feature ni semua, kau kena beli yang full spec. Kadang-kadang kita nak save budget, okay, kita fikir nanti kita nak beli kereta macam ni kan, lepas tu kita nak tambah. Okay, benda macam ni boleh tambah. Screen boleh tambah, benda kamera boleh tambah, reverse camera boleh tambah, sport rim boleh tambah, apa semua tu. Tapi safety feature tak boleh bang. Safety feature, vehicle stability traction control ni kita tak boleh tambah. ASA tak boleh tambah. Blind spot apa semua tak boleh tambah. So jadi kalau nak kereta selamat tu, ambil lah yang ada spek-spek keselamatan tu kan. Okay, yang tu untuk keselamatan dia. Okay, ni satu function tadi saya tak nak, tadi dah hujan, so saya buat daripada sini lah. So ni perlu 2 kunci dia. Yang ni sebenarnya ada kunci tau. Ada kunci, kita boleh ada butang kat sini. Kita boleh tekan, kita boleh tarik balik, tarik keluar kunci ni. Kunci ni kalau kunci ni tak habis bateri, kita tarik keluar, kita letak dekat pintu tu, kita buka kunci dia dulu, masuk dalam kereta. Lepas kita masuk dalam kereta tu, benda ni kita ambil, ada yang start engine tu kan. Okay, kita tekan brake, dia keluar lampu. Letak benda ni dekat tempat start tu, baru kita tekan. Letak sebelah, tekan. Dia akan start lah engine tu. Nanti kita pergi kedai mana-mana, tukar bateri dia. Ataupun ambil yang spare ni kan, dia ada bagi 2 kunci kan. Yang ni, terakhir ni, dia ada toll reader tau. Toll reader dia punya sensor kat sini. So kita jangan ambil benda letak kat sini tau. Kalau kita ambil buku ke apa letak, okay, yang ni dia takkan function. Toll reader ni dekat sini, kat bawah ni kan. So kita tekan,
Dia tak ada apa-apa kan, sebab kita belum start engine lagi. Okay, bila kita start engine, kita tekan titit. Tak ada kad, tak ada wang, jangan jalan. Pergi top up dulu. Okay, terbaik, kita dah standby dah. So kita boleh masuk IC pun boleh, IC ke apa-apa yang ada kredit. Kita masuk kiri ke kanan ke, kita boleh masuk kan. So kita masuk macam ni. Terus kita masuk, kita tekan, dia keluar baki. Sekejap, kena fokus, tak nampak. Nampak tu? Tak nampak dah. Macam mana dah? RM49.50. Tu dia nampak dah. Alhamdulillah. Dan ni baki dia lah. So kita boleh check lah daripada sini. Ni tutup je, kita jalan. Janji kita tak tutup benda ni, InsyaAllah tak ada masalah lah. Tu untuk toll reader Assalamualaikum semua. Okay, yang ni adalah ACC ACC control. Kalau kita nak aktifkan, tadi Pak Din ada bawa daripada banting kan, kita bawa kereta kan. So kita nak set, kita tekan ni. Okay, it's ready. Dah ready tu, kita tekan minyak. Kita tekan minyak sampai speed mana yang kita nak. Kita nak 80 ke 100 ke. Okay, lepas tu kita nak set, kita tekan set. Bila kita tekan set, unavailable sebab kita tengah berhenti ni. Tapi bila kita tekan ni, kita nak set speed dia, kita boleh set kat sini. So dah start tu, dia akan bawa, contoh kita set 100, dia akan bawa 100. Okay, dia akan maintain 100. Okay, yang dua ni untuk control speed dia. Kalau highway tu speed limit 80, kita boleh turunkan kat sini. Dia ada meter kat sini 100 kita boleh tekan. Tiap kali kita tekan tu, dia akan turun. Butang ni sampailah 80, kita maintain 80. Okay, kalau dah sampai speed limit 110, kita boleh tekan ni balik untuk bagi dia set ke 100 lah. So, yang ni untuk kereta depan So, kereta depan tu, dia ada 3 bar. Nampak ni 3 bar. So 3 bar ni kita boleh set jarak. Kalau kita tengah bawa 60, 80, better set 3 lah. Kadang-kadang kita set 3. Tapi kadang-kadang bila ada jam, kereta tu dia akan berhenti kan, yang depan tu. Kereta yang depan tu dia akan slow. So bila kereta tu slow, kita tak nak jarak sangat. Nanti orang kata apalah orang tua ni bawa kereta kan. So kita letak dekat sikit. Dekat sikit kan. Dekat sikit tu. Lepas tu kita boleh tekan balik. Okay, ni kadang-kadang kalau kereta banyak, jangan pakailah. Dia memang bahaya. Sebab kadang-kadang kita set, okay, kita tengah bawa laju, lepas tu ada kereta kat depan, dia akan slow kan. So bila dia slow, kereta tu tepi je, kita akan laju balik. Dia akan tekan minyak balik. Yang ni Myvi ni, dia punya power tu tak tahulah. Memang dulu dah power, sekarang ni dia orang bikin lagi power. Nampak ni power button. Ni lagi power. Dah lah dia punya gear ni ada lagi S. Yang ni sport. Dah lah power, letak sport. Mungkin dulu Myvi ni boleh terbang masuk tingkat 2 tu kan. Tingkat 2 rumah tu. Tapi dia dah bubuh sport ni, rasa KLCC sampai kot. KLCC. Lepas tu dia bubuh power ni pula kan. Power ni kadang-kadang kau nak pergi ke bulan ke, kau nak pergi planet Marikh ke, boleh tekan power ni. Sebab tadi Pak Din saja try kan. Pak Din letak sport, Pak Din letak power. Time tu meter speed limit, time tu dia 110. Pak Din tengah bawa 80. Pak Din tengah bawa 80, Pak Din tekan minyak sikit je. Pak Din tekan. Sekali Pak Din bila letak sport ni, Pak Din tekan kuat sikit minyak, dia macam gear 1 bang. Memang gila Pro 2 jangan lebih sangat. Korang ni memang nak tahu lah korang nak apa, power, korang memang power. Tapi ni dah terlalu power lah. Jadi benda ni kena hati-hatilah bila bawa tu. Dah biasa tu, try dekat tempat-tempat highway ke, kurang kereta apa semua, baru kita akan biasalah. Yang ni lane keep lane keep. Kalau kita keluar daripada garisan tu, dia akan bagi warning lah. Nampak tu lane keep kan. So yang tu dia akan bagi warning. So yang ni function dia kat sini. Yang ni untuk dia punya trip tu kita boleh tengok kat sini lah kan. Bila kita tekan, dia akan kita tengok berapa ni, trip A, trip B, ODO 69 sorry. Okay, so Myvi ni selain daripada tu, tengok daripada sini dia ada, tak ada, okay, not women friendly lah. Not women friendly daripada segi korang nak sangat tu boleh tampal je, boleh letak je apa benda ni, atau benda ni boleh beli kan, boleh letak kalau nak make up ke apa. Tapi nak make up tu agak-agak lah, macam ni pun boleh kan. So okay, macam ni ini untuk apa, nak solek ke apa kan. Okay, kat sebelah sini. Okay, dekat sini dia ada tempat letak phone. Dia ada charging port dekat sini dekat driver seat tepi ni charging port kita charge, kita boleh letak kat sini. Yang ni hook dia. Hook kalau handbag ke apa kita boleh letak lah. Kalau orang nak curi tu payah sikit kan. So ni dia ada hook kat sini.
Dia dekat belakang ni dia ada 2 bottle holder. Kita boleh letak air ke apa kan, untuk yang bahagian belakang dia. Okey. Dekat sini biasa dia ada setting door. Kalau kita buka pintu tu, dia akan buka lah. Ni kita tutup, dia akan off. Ini untuk on off biasa. Yang ni left right, sama lah door dengan yang standard kan. So yang tu bahagian dalam. Sekarang ni kita semua tahu baru-baru ni ada kes yang kita parking tepi rolly trailer tu apa semua. So Pak nak bagi tahu lagi satu, korang bawa kereta macam ni, first most importantly is your safety lah. Kereta ni kalau total loss pun tak apa, janji kita boleh cari duit lagi, insyaAllah boleh beli lagi lah kereta kan. So okay, first step macam Pak kata tadi, dia punya sensor ni dekat depan untuk dia punya airbag kalau nak buka kan, sensor dia dekat depan. So kalau kita dah ada masalah dengan kereta, first kali kita kena buka ni signal. Parking tempat yang selamat, buka lah signal. Lepas tu dia ada triangle. Safety triangle tu biasa orang letak kat belakang lah. Dia ada segitiga tu kan. Kalau ikut spek JPJ tu, kita kena letak 45 meter. Tapi agak-agak lah, kalau ada seleko ke apa dekat sana, takkan nak letak 45 meter kan. Letak lah mana yang tempat yang agak-agak yang sesuai kan. So biasa kalau kita beli Proden, dia ada free towing. Kita call je nombor towing tu, tunggu towing tu. Sambil tunggu towing tu, Pak Din nasihat, kalau korang ada dekat highway duduk kat luar kereta. Kadang kita langgar pun airbag tak buka. Sebab korang tengah station dia bukan, kalau korang at least 27 syarat dia dengan seatbelt. So call nombor towing tu, ataupun kita boleh pakai apps You First untuk Pro 2 untuk jadi dalam apps tu dia akan bagi tahu nombor towing yang Pro 2 free apa semua tu. So nanti kita terus boleh boleh call dan dia akan bawa ke service center. Okay, kadang-kadang kalau benda berlaku tengah malam, dia akan towing kepada service center belum buka lagi. So apa yang kita buat, senang je. Kita pergi dekat service center tu, hantar kereta. Lepas tu esok pagi lah esok pagi tu baru kita pergilah. Kita pergi bagi tahu dia lah, breakdown apa benda ni bang kan. Kita bagi tahu je, insya-Allah. Okay, ni saya buat review ni sebenarnya tak planning tak apa, sebab tadi memang nak hantar kereta dekat customer. So daripada Banting saya sampai Sigombak, saya dah hantar ke Kampung Baru kejap lagi insya-Allah. Kereta ni hari ni 31 hari bulan, last car for 2021 insya-Allah. Semoga tahun depan, tahun 2022, kita punya sales tu naik lah. Korang nak cari kereta apa, Pro 2, Proton, Toyota ke, Honda ke, Roger je Pak Din. InsyaAllah Pak Din akan buat yang terbaik lah. Pak Din akan buat sedaya upaya untuk mempermudahkan segala urusan anda. Walaupun manufacturer tu bagi warranty 5 tahun, Pak Din punya warranty insyaAllah selagi Pak Din bernafas, Pak Din adalah tu kan, Roger je. And nombor Pak Din 012 4111 924 012 4111 924. Korang nak cari kereta Pro 2, Proton, Honda, Toyota, korang nak trade in kereta lama, korang call Pak Din je. Tahu-tahu kita dah sampai depan rumah, korang dah tayar nak pergi ke mana-mana lah. Pak Din akan uruskan A sampai Z insyaAllah. Terima kasih di atas sokongan anda semua. Lain kali Pak Din akan buat review yang lebih baik lah, yang dekat scenery yang lebih baik, yang tempat yang tak hujan, yang kalau boleh ada cameraman. Nanti Pak Din akan buat lagi baik lah. Tapi cita-cita Pak Din lepas ni nak buat untuk S70. Sebab hari tu Pak Din review, Pak Din belajar spek S70 tu untuk customer, sebab customer nak test drive. So bila Pak Din belajar X70 punya function tu, Pak Din pula minat kan dengan kereta tu kan. Memang gempak lah. So next time, terima kasih kerana sudi menonton. Saya harap video ni bermanfaat pada anda semua. Ingat, nak cari kereta, nak beli kereta ataupun nak trade in kereta, 0124111924 Pak Din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.